Jamatul Intan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. PJ Selatan. Dalam masa-masa yang akhir ini diberi peluang, saya dengan point form lah jika boleh, Ya. membangkit beberapa isu. Pertama kali, bajet yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri merupakan satu bajet yang desperate budget dengan izin by a desperate man. Sebab saya rasa tidak ada peruntukan struktural ataupun dari segi micro level, tidak ada apa-apa untuk rakyat biasa untuk menikmati selain dari gula-gula yang diberi. Khususnya saya ingin membawa ke perhatian kementerian yang berkenaan, di mana saya terima beberapa salinan gaji oleh penjawat awam seragam, termasuk anggota-anggota Angkatan Tentera di Darat Malaysia, Angkatan Tentera di Raja Malaysia. Saya percaya ini sama juga dengan TUDM dan TLDM, di mana saya ingin membaca di sini satu atau dua contoh yang amat menghairankan. Seorang anggota Angkatan Tentera yang bernama Lance Corporal Muhammad Rasidi bin Muhammad Daud, pendapatan gajinya 1,589, termasuk allowance lain 1,879. Tetapi potongan koperasi tentera 400 lebih, insurans kelompok RM12, kola RM374, LTAT, sumbangan kepada LTAT RM159, PPK pertama RM776, ransum RM58, kelab sukan ATM RM2, jumlah potongan 1,795. Jadi tolak dari jumlah pendapatan, jumlah potongan, gaji bersih, take home pay RM84. Jadi saya nak tanya Menteri dan juga Menteri Kewangan, bagaimana anggota ini boleh menampung hidupannya dengan isteri dan seisi keluarga dengan take home pay RM84 sahaja? Adakah ini anggota Angkatan Tentera ini dibenarkan untuk membuat kerja sambilan oleh Angkatan Tentera, ataupun adakah isterinya cukup membawa pendapatan ke rumah, ataupun mereka terlibat dalam lain-lain hal seperti menerima rasuah? Sebab ini pun terlibat anggota-anggota polis. Saya ada 50 kes yang dibawa kepada saya oleh anggota-anggota Angkatan Tentera. Saya mau penjelasan dari Menteri berkenaan bagaimana ini boleh berlaku. Seterusnya, saya juga minta kementerian yang tersebut untuk mengambil serius tentang hal-hal ataupun masalah oleh pemandu-pemandu taksi yang telah beritahu baru-baru ini ketidakpuasan mereka. Seumpamanya saya mengatakan bahawa berhenti mengeluarkan permit-permit baru dalam Kuala Lumpur especially, dan juga seterusnya liberalize issuing of taxi permits dengan izin, dengan memberi peluang kepada pemandu taksi untuk memiliki permit taksi sebagai perseorangan tanpa syarikat-syarikat yang kroni yang terlibat. Seterusnya saya juga pohon bahawa SOKSO dikaji balik, undang-undang yang berkaitan dikaji balik untuk kalau boleh untuk orang-orang yang perlu diberi bantuan, satu skim pension melalui SOKSO untuk penjawat swasta. Seterusnya saya ingin sentuh sedikit dengan Competitions Commission, iaitu Persuruhanjaya Persaingan. Negara kita, saya rasa dia tidak cukup dengan anggotanya, hanya 11 orang pegawai, termasuk kerani-kerani, 2 orang kerani di Malaysia, berbanding dengan 80 orang pegawai di Singapura. Saya rasa ini harus ditingkatkan untuk memberi lebih perkhidmatan yang bagus. Seterusnya mengenai delivery system, saya ingin membawa ke perhatian Menteri Pendidikan, tidak guna kita ada blueprint jika delivery system termasuk PPD PPD itu tidak membawa apa-apa kesan dalam perjalanan tugas-tugas mereka.
saya ingin membawa satu contoh seorang guru dan dua murid darjah 6 di Teluk Intan, di mana mereka telah membuat laporan polis terhadap guru besar mereka sebab mereka dakwa bahawa guru besar ini telah membawa kedua-dua budak itu ke rumah beliau dan cuba menggoda mereka. Saya telah mengambil ini dua orang murid kepada Balai Polis Teluk Intan dan telah membuat laporan, sebab sebelum itu laporan telah dibuat kepada PPD oleh seorang guru mengenai guru besar tersebut, tetapi PPD tidak mahu mengambil apa-apa tindakan. Apabila setiausaha saya memanggil PPD untuk mengambil tindakan atau buat siasatan, mereka kata ini jangan campur, ini bukan bidang kuasa ahli parlimen. Saya terpaksa pergi ke Balai Polis selepas itu, dan selepas itu kita mendapat tahu guru besar ini ada banyak kes-kes seperti ini. Dan polis pun telah menahan guru besar ini untuk satu hari sambil membuat siasatan. Apa sebab ini boleh berlaku? PPD cuba cover up. Ini masalah dengan segelintir kaki tangan penjawat awam di negara kita ini. Don't cover up, just do your job. Saya seterusnya ingin mengatakan bahawa di Raja Chulan, di Jalan Raja Chulan Kuala Lumpur ada sebuah kuil di mana telah beri notis perobohan. Kuil tersebut telah wujud di sana selama 121 tahun, tapi telah beri notis oleh DBKL minggu lepas untuk dirobohkan, sebab saya percaya DBKL sekongkong dengan pemaju, iaitu Hapsing, Menara Hapsing Sdn Bhd untuk membangun tempat itu. Saya pohon bahawa DBKL dan kementerian yang terlibat termasuk Perdana Menteri campur tangan dalam hal ini dan kekalkan kuil tersebut, sebab di dalam Golden Triangle hanya itu satu yang kuil terdapat untuk kaum Hindu. Seterusnya saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengatakan Perdana Menteri telah memberi pengesyoran kepada pekerja-pekerja bekas ladang Bukit Jalil di Kuala Lumpur, di mana mereka membuat tuntutan untuk 4 ekar dari 1,800 ekar yang dijual oleh DBKL kepada pemaju. 4 ekar diberi kepada mereka. Mereka tuntut, tetapi kerajaan pada setakat ini tidak memberi apa-apa jaminan ataupun pengesyoran. Mereka minta rumah-rumah dibina di sana ataupun diberi peluang untuk membina rumah sendiri dari 4 ekar tersebut. Datuk Yang di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih atas peluang ini. Sekian, terima kasih.